Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Maafin, tak buka hot. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ba'da a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ayatul akhar, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram, yang berbahagia pengurusi Nazir, Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid Seri Aman, tuan-tuan sidang hadirin muslim-muslimat yang dikasihi dan rahmati Allah. Walaupun saya tak sempat menyebut pangkat dan jawatan, walaupun kita tuan-tuan berbeza, ada keturunan yang berbeza, ada warna kulit yang berbeza, tetapi kita berada di rumah Allah ini. Allah raikan kita sebagai hamba Allah dan semuanya mendapat pahala dan rahmat di sisinya. Yang tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ni kali kedua saya datang ke sini, kan? Alhamdulillah tuan-tuan. Itu aircon tak apa sejuk kot. Seri Aman, alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, dalam ayat yang saya baca tadi, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup bernyawa ni pasti mati. Sama ada tuan-tuan manusia, pokok, binatang dan sebagainya pasti merasai mati. Adapun pahala akan dibalas di akhirat. Apa yang kita buat masa hidup dunia ni, kita salat, kita sedekah, kita buat baik kepada orang, kita menghubungkan silaturahim, tuan-tuan, semua ni tak dibalas di dunia, tetapi dibalas di akhirat. Barang siapa yang dijauh daripada api neraka, kemudian dia masuk ke dalam syurga, dialah yang paling beruntung. Mati ni pasti tuan-tuan. Dan saya sebut dalam ayat yang lain, apabila telah datang akan ajal kamu, dia tidak akan memperlambatkan dan mempercepatkan walaupun satu saat. Sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Ada di kalangan kita yang mati ketika muda lagi. Ada yang tuan-tuan sampai 93 tak mati-mati lagi. Ada yang sampai 76, ada yang 100, kampung saya 107 tuan-tuan, masih hidup panjang lagi. Masya Allah. Dia dah kahwin hampir 4 kali, isteri dia mati habis, tapi dia tak mati. Lepas tu saya tanya Tok Ngah, saya panggil Tok Ngah, Tok Ngah tak nak kahwin kah? Dia tak mau nak kahwin, dia malas nak kahwin, sampai malas nak kahwin. Begitu juga Anas bin Malik. Anas bin Malik tuan-tuan, ketika mana dibawa oleh ibunya untuk berjumpa Nabi ketika Nabi hijrah, Nabi pegang dada Anas. Apa yang Nabi doa kepada Anas? Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikan dia kepada dia malan wa waladan, harta dan anak. Dan harta dan anak ni keberkatan, berkat. Alhamdulillah, umur Anas bin Malik panjang. Dia tuan-tuan, Allah panjang umur, setengah ulama kata sampai 100 lebih. Dia kahwin tuan-tuan, isteri dia mati. Dia tak mati lagi, dia kahwin lagi, isteri dia mati lagi. Kahwin lagi, isteri dia mati lagi. Kemudian dapat anak. Anak dia mati habis. Dia tak mati lagi. Lepas anak dia mati, dia umur panjang. Cucu dia mati, dia tak mati lagi. Lepas cucu dia mati, cicit dia mati, dia tak mati lagi. Lepas cicit dia mati, cicak mati. Lepas cicak mengkarung poket semua dah tuan-tuan. Dia tak mati lagi. Allah panjang umur. Sebab apa? Doa Nabi, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Itu doa. Tapi sampai satu masa orang tanya dia di antara orang yang banyak merawi hadis, sebab dia maula Nabi SAW. Maula Nabi ni ada ramai, di antaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, ini di antara maula Nabi. Di antara lagi Zaid bin Harisah yang kahwin dengan Ummu Aiman. Kemudian lahir anak nama Usamah bin Zaid, menjadi ketua tentera ketika zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ini maula, pembantu Nabi. Allah panjangkan umur Anas bin Malik. Allahu Akbar tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah.
Tapi bila dia panjang umur, orang tanya dia, wahai Anas, kamu Allah panjang umur, apa perasaan kamu? Dia kata, aku hidup dalam keadaan kebosanan, boring. Boring tuan-tuan, kawan-kawan mati habis dah. Kan? Macam ayah saya 82, dia pergi Kenuri tuan-tuan, semua tak bersembang dengan dia. Sebab yang hidup zaman dia tu semua dalam 60-an ya. 82 ni dah tak ramai dah. Macam tuan-tuan lah, kalau ada di kalangan kita umur 70, kawan kita tak ramai. Jadi kita pergi rumah Kenuri nak bersembang, orang umur 20 tak bersembang dengan kita. Orang umur 20 dia beza, pergi, oi bro lama tak jumpa. Takkan nak pergi jumpa kita, bro lama. Tak boleh. Sebab kita umur 80, dia hormat kita. Ayah saya kata, aku umur 82, aku pergi Kenuri, siapa tak nak cakap dengan aku? Dia kata, aku sunyi, dia kata, aku malas nak pergi Kenuri, tak nak pergi Kenuri. Sebab apa tuan-tuan? Tak ada kawan dah. Sebab tu tuan-tuan, sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Bila ambil nyawa kita, apa perlu kita buat? Kata Nabi SAW, fa ayyul mu'minun al-aqyas. Siapa orang paling cerdik? Orang paling cerdik bukan orang yang ada PhD, bukan SPM 10A 11A, bukan dia tu doktor, bukan engineer, bukan dia mengaji tinggi, bukan. Orang yang cerdik ialah aksaruhum lil mauti zikra, orang yang banyak ingat mati. Bila ingat mati bukan maksudnya ingat mati nak mati dah. Wa ahsanuhum lahu isti'dada, bila dia ingat mati dia perelokkan amalan dia. Ahsanu disebut ahsanu, ahsan kalau kita mengaji bahasa Arab, ahsanu ni isim tafdil. Kalau hasan baik, kalau ahsan buat amalan tu bagi elok, tersangat elok. Maksud dia perelokkan amalan, bukan perbanyakkan amalan. Perelok macam mana? Solat kena bagi elok, sembahyang kena bagi elok, kan? Puasa kena bagi elok, sedekah kena bagi elok. Bagi elok ahsanu. Sebab tu kata ulama, saya nak hurai tuan-tuan, persediaan kita nak menghadapi mati. Ingat, mati tu kita akan lalu satu perkara yang sangat penting. Apakah perkara itu? Perkara itu yang disebut dalam surah Kalla Al-Qiyamah. Kalla, ketahuilah, iza balagatit taraqi, ketika nyawa ni sampai halqum. Nak mati ni, nyawa ni akan sampai halqum. Halqum tu disebut apa? Itulah namanya ghargharah. Ghargharah tu disebut apa? Itulah namanya sakaratul maut. Kalla, ketahuilah, iza balagatit taraqi, ketika nyawa ni sampai halqum, sakaratul maut. Wa qila man, katakan kepada orang yang nak mati ni, orang yang menghadapi saat sakaratul maut ni, rak, siapa boleh tolong kamu? Ni sampai sini semua kita akan rasa sama ada saya dulu ataupun tuan-tuan dulu. Tapi kalau saya dulu, saya nak sangat tuan-tuan mati di bumi Madinah, dikebumikan di perkuburan Baqi' macam Ustaz Nur Azli Musa. Tuan-tuan dulu, amin. Kalau nak mati juga di Malaysia, biar saya mati atas ni, atas tempat saya ceramah ni, tengah-tengah duk ceramah mati. Tuan-tuan sebut amin. Tapi jangan sekarang. Kalau matilah tuan-tuan, siapa nak ceramah kan? Ni minta sangat tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dia kata apa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Tengok ayat apa hadis sebelumnya, ada kaitkan, dia kata orang yang mati dia akan ikut apa yang dia buat masa hidup dunia. Macam juga al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang bersama dengan apa yang dia suka, dia akan bersama. Kalau tuan-tuan hidup suka dengan ulama, kita akan mati dengan ulama. Kalau hidup tuan-tuan kita suka majlis ilmu, kita akan mati dalam majlis ilmu. Kalau hidup kita tuan-tuan suka dengan Quran, kita mati baca Quran. Kalau hidup kita selalu tuan-tuan duk buat solat sunat, kita mati dalam keadaan solat sunat. Kalau hidup kita tuan-tuan selalu sedekah, kita mati tuan-tuan selepas kita sedekah. Tapi kalau hidup kita dengan mencuri, kita mati ketika curi tuan-tuan. Sebab al-mar'u ma'a man ahabba, dikaitkan dengan hadis, seseorang dengan apa yang dia suka. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, perelok amalan. Apakah amalan yang kita nak perelok? Kata ulama ada 10. Saya nak hurai 10 malam ni, boleh? Boleh ya? Ada sini orang yang bukan daripada kampung Seri Aman tak? Cuba angkat tangan tengok, orang luar. Orang Seri Aman? Tak boleh angkat tuan-tuan, tak boleh angkat. Tak apa, yang jauh kalau saya nak balik silalah, no problem ya. Panjang sikit malam ni kuliah. Tuan-tuan, kata ulama yang pertama apa?
sebelum datang nyawa kita ni di halqum ni, yang disebut sakaratul maut. Nak sampai nyawa di sini, tuan-tuan, disebut dalam kitab Al-Ibtida' Qabla al-Maut. Nak mati ni tuan-tuan, Allah akan datangkan malaikat untuk ambil nyawa kita. Tuan-tuan tahu melalui mana anggota? Dikatakan pertamanya melalui mulut. Ni mulut ni ditarik. Sebab itu ada orang selesai masalah mulut, tak boleh keluar rohnya melalui mulut. Di antaranya apa? Dia selalu baca Quran, dia selalu zikir, dia selalu sebut benda yang baik. Apa yang dia buat masa hidup dia yang baik akan halang Israel. Kemudian bila tak boleh, Israel pergi jumpa dalam kitab sebut Al-Ibtida' Qabla al-Maut. Ya Allah, tak boleh ya Allah. Mulut dia tiasa sebut benda yang baik. Maka kata Allah, ambil nyawa melalui tangan. Tangan ni. Sebab tu ada orang yang mati terangkat tangan. Ada orang yang mati terdelai lidah. Sebab tak selesai masalah lidah, masalah tangan. Tangan dia suka bagi sedekah, bantu orang miskin, pegang kepala anak yatim. Anak yatim kan, baru ni tuan-tuan tengok dia orang apa? Viralkan pusat rawatan amal. Betul kan? Tuan-tuan jangan percaya. Saya duduk di sana, saya tahu penipu besar tu. Tolong jangan viral tuan-tuan. Tu penipu besarnya. Ni biar orang ni tengok ni. Jabatan Agama Islam tuan-tuan nak tangkap berapa kali dah, depa dah pindah. Depa gunakan budak-budak ni. Budak ni bukan anak yatim. Anak geng-geng Al-Mansur punya. Tuan-tuan tahu tak Al-Mansur? Nanti saya detail lah. Guna untuk kutip pergi mana, pengasas dia jutawan tuan-tuan. Duk tipu orang macam tu lah. Dia buat duk teriak semua tu penipu. Tuan-tuan tak percaya pergi tengok lah. Ni saya nak bagi tahu tuan-tuan ni. Tuan-tuan jangan terpengaruh dengan viral video tu. 21 hari bulan ni Majlis Agama akan dakwa dia orang kerana menipu. Sebab tu ada orang tuan-tuan dia gunakan ni budak-budak ni. Tapi anak yatim yang betul kita pegang kepala, tuan-tuan, Allah ampun dosa kita. Sebanyak mana rambut yang ada atas kepala anak yatim. Kalau tangan kita tuan-tuan tak pernah pegang kepala anak yatim yang belum balik. Jangan tuan-tuan datang jumpa saya pula, saya anak yatim ustaz, umur berapa? 60. Itu jangan pegang bubuh kaki atas kepala dia, tuan-tuan. Ni yang belum balik, pegang kepala dia. Allah ampun tuan-tuan dosa dia, gugur dosa sebanyak mana rambut yang ada atas kepala anak yatim. Tangan tuan-tuan guna pegang kepala anak yatim, bagi sedekah, keluarkan zakat dan sebagainya. Tangan akan halang Israel ambil nyawa melalui tangan. Bila tak boleh ringkas cerita, benarnya kalau cerita panjang tak boleh, kata malaikat, ya Allah tak boleh ya Allah, dia sentiasa buat baik dengan tangan. Maka kata Allah, ambil nyawa melalui kaki. Ada orang tuan-tuan, kaki dia tak boleh diambil nyawa. Kerana apa? Kaki dia selalu datang rumah Allah. Ni yang tuan-tuan datang ni, jalan kaki, ada naik basikal, ada naik motosikal, ada yang naik kenderaan, naik kereta. Setiap langkah yang tuan-tuan langkah akan halang Israel ambil nyawa melalui kaki kita. Tuan-tuan berdiri semahyang, aqimus salah, kena berdiri. Kalau tuan-tuan nak semayang duduk, boleh berdiri dulu. Jangan duduk lagi, berdiri dulu. Sebab selesaikan rukun salat, aqimus salah, berdiri. Kita datang rumah Allah, berdiri. Kaki kita yang kita pijak akan halang Israel ambil nyawa melalui kaki kita. Datang rumah Allah, pergi dengar ceramah dan sebagainya. Bila tak boleh, Israel pergi jumpa, ya Allah tak boleh ya Allah. Dia selalu pergi tempat yang baik. Kata Allah, ambillah nyawa melalui mata. Ni mata, ada orang terbeliak matanya. Setengah ulama kata apabila rohnya nak keluar, orang beriman dia akan tengok ni, rohnya keluar. Dan dia nampak tuan-tuan ketika itu nikmat yang turun. Di antaranya lagi akan berpeluhlah dahinya. Itu orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Ni berpeluh. Ni mata dia akan tengok. Tapi ada yang tak selesai dengan mata. Di antara selesai mata ialah apa? Dia suka tengok Quran. Ni tuan-tuan tengok Quran, bukan. Sebab tu orang yang hafal Quran adik, sunat tengok Quran. Sebab pegang dapat pahala, tengok dapat pahala, baca dapat pahala, gagap lagi pahala. Tu hebatnya. Tengok Quran dapat pahala. Bukan saja dapat pahala. Kata Nabi, iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kerana Quran yang kita baca ni akan memberi syafaat kepada orang yang baca. Syafaat macam mana? Bila roh kita masuk dalam alam barzah, malaikat munkar nakir datang. Siapa juru cakap? Quran akan jadi juru cakap. Quran ni dia akan kata apa? Jangan soal akan mayat ini, dia selalu baca Quran. Siapa juru cakap? Quran. Tapi masa hidup Quran tak pernah baca, siapa nak cakap untuk kita dalam alam barzah? Dia selalu sedekah, Quran tolong cakap. Sebab tu tuan-tuan,
Kita tengok Quran dapat pahala, pegang dapat pahala. Tengok mak ayah kita dapat pahala. Mak ayah kita tengok dengan kasih sayang dapat pahala. Tengok tok guru dapat pahala. Kita tengok saya akan dapat pahala. Jangan tengok geram. Jangan marah lah. Tengok dapat pahala. Tengok orang yang soleh. Saya taklah hebat sangat. Orang biasa cak ayam kan tuan-tuan. Kan? Kita tengok orang yang baik dapat pahala. Tengok mak ayah kita. Tengok orang alim. Ni dapat pahala. Akan halang Israel ambil nyawa melalui mata kita. Bila tak boleh? Ya Allah tak boleh. Ya Allah, mata dia selalu tengok benda yang baik. Kata Allah ambil nyawa melalui telinga. Telinga ni. Tapi tak boleh juga apabila dia dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar azan. Dengar dengan jawab. Akan halang Israel ambil nyawa melalui telinga. Dia dengar kuliah. Ni tuan-tuan dengar kuliah ni. Sambil dengar sambil pejam mata. Dia nak. Tak lagi mati ya tuan-tuan. Ni dengar kuliah. Dengar kuliah. Dengar azan. Dengar khutbah. Dengar benda yang baik. Dengar nasihat. Akan halang Israel ambil nyawa melalui telinga kita. Ni telinga ni. Tuan-tuan, bila halang tuan-tuan, Israel pergi jumpa, ya Allah tak boleh ya Allah, semua tubuhnya buat benda baik. Maka Allah kata, gantungkan asma aku, nama aku. Bila digantung tuan-tuan, roh kita akan bergerak daripada hujung kaki. Sebab tu kalau kita pergi ziarah orang yang nak mati, pertama sekali tuan-tuan tengok dia nazak. Nazak macam mana? Hidung ni akan jatuh. Ni hidung kita ni, dia akan jatuh. Kemudian apa? Kelopak ni akan jatuh. Kalau dah nampak dekat dengan sakarat ni. Di antara lagi telinga akan jatuh. Ni telinga ni. Nampak tak telinga ni keras? Bila nak mati dia jatuh. Tuan-tuan pegang tengok telinga tuan-tuan, keras ke jatuh? Kalau jatuh tu Jumaat depan dah tu. Ni jatuh ni. Kalau jatuh tu kita tahulah saat kematian hampir. Di antaranya apa lagi? Belakang kita ni, belakang. Kalau kurus dia melengkung. Tapi bila saat dekat nak mati dia akan rapat. Tak boleh masuk tangan dah ni belakang. Di antara lagi apa tuan-tuan? Kaki nak mula sejuk. Sebab tu kita pergi ziarah tuan-tuan, roh ni akan keluar orang beriman melalui kaki. Melalui kaki dia bergerak, kita pegang kaki dah. Bila pegang kaki sejuk, tuan-tuan kena sebut macam ni, InsyaAllah panjang umur pakcik ni, Allah mudahkan insyaAllah hidup pakcik. Kita sebut benda elok. Jangan pegang-pegang. Sejuk dah, nak mampus dah orang tua ni. Mati terus orang tua tu kan. Tak sebut benda yang elok. Sebab apa? Malaikat akan turun untuk amin doa. Amin doa. Sebab tu kita ziarah orang, jangan sebut yang tak elok, sebut yang baik. Walaupun dia teruk. Dulu dia kaki ekor, jangan sebut Alhamdulillah, insyaAllah tengok muka berseri-seri pakcik ni, ataupun makcik ni, Allah turun rahmat ni. Sebut yang baik sebagai doa. Begitu juga bila dah mati, jangan sebut yang tak elok. Pergi ziarah, jangan bersembang. Ini kita bercakap. Duduk sama-sama kita, aku kenal Ahmad ni, sama dengan aku dulu tikam ekor. Jangan sebut, malaikat akan amin. Kalau boleh duduk dalam rumah mayat, cakap yang elok. Cakap yang elok, puji. Alhamdulillah meninggal dia. Dia seorang yang baik. Walaupun dulu sama dengan aku, tapi dia Alhamdulillah baik dia. InsyaAllah Allah ampun dosa dia. Malaikat akan amin. Amin tuan-tuan. Ni kita ziarah-ziarah. Pegang kaki sejuk. Bila sejuk, roh ni akan bergerak, jalan. Bila berjalan, dia akan berhenti dekat lutut. Bila berhenti tuan-tuan, ketika itu malaikat akan datang tuan-tuan. Kata ulama, pada ketika itulah tuan-tuan, roh kita ni akan berolak. Dada berolak. Dada berolak maksudnya roh dia bukan nak masuk dah, nak keluar. Nak keluar, nak keluar. Pada ketika itu apa perlu kita buat? Kita akan duduk di telinga. Telinga mic ni yang belum mati lagi ni, kita sebut apa? Dengan kalimah yang paling sayu. Ayah la ilaha illallah. Paling sayu. Jadi dia akan dengar, dia sebut. Bila dia sebut, jangan ulang. Biar dia sebut. Bila dia lupa, baru sebut semula. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia akan boring. Bila boring, dia akan bebal. Mungkin dia tak nak sebut. Jadi bila kita sebut, dia adalah kalimah yang dia sebut. Akhir biarkan. Ini cara tuan-tuan orang yang mati untuk kita ajar. Kita akan sampai saat itu, kita akan ajar la ilaha illallah ya. Dia boleh. Nampak dia sebut, berhenti. Berhenti, jangan la ilaha illallah. La ilaha ayah. Hai. La ilaha illallah. Jangan gitu. Nada paling sayu. La ilaha illallah dia sebut. Bila dia sebut, tunggu. Dia lupa ya, sebut semula. Jangan ulang-ulang sampai dia bebal. Jaga tuan-tuan.
takut dia tak nak sebut. Ketika tak nak sebut, Allah ambil nyawanya. Dan apabila ruh ni keluar, ruh orang beriman dia akan keluar melalui ubun-ubun ni. Dikeluar, bila keluar tuan-tuan tidak akan dapat dicium haruman kasturi itu, kecuali tak dapat cium ni manusia dengan jin. Tapi orang beriman ruhnya keluar haruman kasturi, punya dahsyatnya melalui ubun ni. Tetapi orang yang tak beriman, dia akan keluar melalui anggota-anggota badan yang lain. Kerana apa? Tak selesai masalah anggota dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu apa persiapan kita? Ada 10 persiapan. Pertama, orang yang nak menghadapi sakaratul maut ini, pertama dia kata, buatkan kebaikan yang fardu ain. Fardu ain kena selesai. Fardu kifayah tu tak apa. Ada orang buat, kita ni tak menjadi fardu pada kita. Tapi fardu ain kena selesai. Contohnya apa? Solat kena selesai. Solat kena selesai. Ada orang kata, ustaz, saya walaupun saya tak solat ustaz, saya buat baik. Jangan bang. Ada seorang ustaz tuan-tuan daripada Indon, dia buat contoh. Bagus tuan-tuan. Dia kata, Bunyal Islamu ala khamsin. Terbina Islam dengan 5. Sehingga akan ditanya, rukun Islam dekat pelajar-pelajar umur 15-16 di Indonesia nak bagi 300,000. 300,000 ni lebih kurang dalam 100 kot, kan? Kalau 3,000 RM1, 30,000 RM10. Kalau 300,000 RM100 nak bagi. Siapa boleh sebut rukun Islam? Banyak tak boleh sebut. Rukun Islam ada berapa tak boleh sebut? Ada yang boleh sebut 5 tapi tak boleh atur. Ingat, terbina Islam dengan 5 perkara. Ini Islam terbina, dipegang. Dibuat contoh bagus. Pertama apa? Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua apa? Salat. Lepas solat apa? Aqimus salah wa atawuz zakah. Tuan-tuan kena ingat, rukun Islam kita duk mengaji di sekolah, silap susun. Tuan-tuan tengok dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia kata apa? Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, aqimus salat wa atawuz zakah. Lepas solat, zakat. Tuan-tuan tengok ayat Quran, semua solat zakat, solat zakat. Dia bukan lepas solat wa tasawmu Ramadan. Kita silap tuan-tuan. Aqimus salat wa atawuz zakah. Solat, zakat. Lepas zakat apa? Wa tasawmu Ramadan, puasa. Lepas puasa apa? Haji. Anistata' ilaihi sabil. Ikut mampu. Haji kita ambil bawah. Haji kalau mampu pergi, kalau tak mampu tak payah pergi. Jadi tak payah lah. Okey. Lepas haji apa? Puasa. Puasa saya tak larat, boleh bayar fidyah. Tak mampu bayar fidyah, kita boleh qada. Tak mampu qada, fidyah. Okey, puasa. Okey? Jatuh lagi? Tak jatuh lagi. Lepas puasa apa? Zakat. Zakat cukup haul dan nisab kita keluar. Kita sedekah. Zakat tak mampu nak keluar sebab tak cukup. Okey, jatuh lagi? Tak jatuh lagi. Yang kedua apa? Solat. Aku tak nak solat, tak nak solat, jatuh. Solat tinggal, Islamnya ke mana? Nampak tak? Solat tak ada, jatuh Islam. Menunjukkan tuan-tuan, fardu yang penting yang akan ditanya tuan-tuan di akhirat ialah solat. Sebab tu solat kena jaga bang. Bukan saja jaga, kena buat bagi elok. Solat tu bagi elok. Wa ahsanuhu lahu isti'dada. Buat bagi elok, ahsan. Solat bagi sempurna. Maksud dia yang fardu tu kita kena selesai 5 ni. Kalau ada di kalangan kita umur 40 dah, saya nak bagi tahu, nak ulang sekali lagi, selalu baca Fatihah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, waladdallin, amin. Tuan-tuan rokok ke? Tuan-tuan baca surah. Bang, umur 40 dah bang, jangan tangguh bang, perelok amalan, tambah dengan surah. Lepas waladdallin, amin, ambillah qul huwallah pun jadilah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, baru rokok. Dah umur 40 dah bang. Kalau kita 50 jangan tinggal bang. Kata seorang ulama, dia jumpa saya, dia kata apa? Umur berapa ustaz? Saya 50 dah. Dia kata jangan tinggal lepas solat Isya, dia kata. Saya kata nak buat apa? Jangan tinggal solat taubat.
Solat taubat. Ada di kalangan kita umur 50 dah bang. Solat taubat jangan tinggal. Ni kawan saya minggu lepas, dia dengan isteri dah bawa kereta. Duk bersembang elok ni, tengah bawa kereta senyap. Isteri nasib pandai tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh lah isteri ni kena boleh bawa kereta juga, kena jadi driver juga. Isteri ni tuan-tuan, dia pandai, dia tekan jadi normal. Tekan jadi normal tuan-tuan. Suami ni tak sedar dah. Dia bawa. Dia tolong bawa pergi ke tepi, kemudian dia tekan bagi R, bagi apa? Bagi P. Tengok-tengok suami mati tuan-tuan, serangan jantung. Umur berapa? Sama dengan saya. Allahu Akbar. Duk fikir sekarang ni, duk fikir tuan-tuan umur 50 nak tidur. Sebelum tidur buat sunat taubat 2 rakaat aja. Buat sunat taubat. Usalli sunatan taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat kepada Allah Taala. Allahu Akbar, Fatihah. Yang kedua apa? Kuliah menjadilah. Kemudian rakaat yang kedua Fatihah. Kemudian apa? Qul huwallah. Habis solat taubat. Kemudian ulama ni kata apa? Lepas solat taubat jangan lupa tutup dengan witir. Kalau umur 50, tolong kalau yang muda-muda 20, 30, kalau tuan-tuan boleh buat hebatlah kan. Kita tak tahu mati kita bila. Tapi yang 50 ni tolong tuan-tuan jangan tinggallah. Solat sunat taubat 2 rakaat dan tutup dengan witir 1 rakaat. Usalli sunatan witri rakaatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca Fatihah. Lepas Fatihah baca apa? Qul huwallah. Lepas qul huwallah baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Lepas qul a'udzu birabbil falaq baca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian rokok, kemudian habis duduk antara 2 sujud bagi salam. Tutup ini umur 50 dah bang. Kalau 60 lebih tu jangan lupa jadi macam Tok Wan saya. Tok Wan saya. Tok Wan saya nak tidur macam mana? Dia merasai akan alam barzah. Ni, tapi dia mengaji tasawuf tuan-tuan. Dia buat macam mana? Dia tarik tikar. Dia tarik tikar, dia tutup. Umur 80, 90 masa tu umur dah. Tutup ni. Dia duduk dalam tikar gelap tu. Saya tengok apa Tok Wan ni? Dia duduk menangis apa ni? Rupanya dia duduk doa, ya Allah, aku nak mati hari Jumaat. Ni dia tutup ni tikar ni. Bagi rasa suasana gelap dalam alam barzah. Saya pergi tengok, apa ni duduk menangis apa ni? Saya pun buka tikar. Tok Wan buat apa? Tak ada apa dia tak. Dia kata Tok Wan duk teriak ke? Orang utara dia teriak. Tok Wan duk teriak ke? Tak dia kata. Lepas tu malam esok kan dia tutup, saya pergi pelan-pelan pergi dengar. Rupanya dia doa, tuan-tuan, ya Allah, aku nak mati hari Jumaat. Ya Allah, aku nak mati hari Jumaat. Tuan-tuan, pada pagi Jumaat dia mandi salat sunat Jumaat pukul 11.30. Habis mandi tuan-tuan, dia lap pakai kain tolak, nak keluar, jatuh dekat depan bilik air. Bila jatuh tuan-tuan, cucu pergi angkat, letak di atas kursi tu lah, kursi yang boleh bawa turun tu. Dia pun buat macam ni. Mana makcik hang dah tengah ni dekat cucu ni, mana makcik? Makcik saya lah. Pergi panggil dia, panggil besar mai. Makcik saya datang. Ya pak, pasal apa? Aku tak nampak muka dia. Aku nak mati dah. Ni makcik saya kata, dak, pak duk cakap ni, pak tak mati dah, aku tak nampak dia, aku nak mati dah. Dia sebut aku nak mati dah, dia kata. Cik, dia sebut cik, makcik saya ajar kat telinga aku, la ilaha illallah, dia kata. Jadi makcik saya pun bilang, pak, la ilaha illallah. Dia pun mati tuan-tuan 11.36 pagi hari Jumaat. Tengok, prepare. Kita nak mati dengan apa yang kita minta, apa yang kita nak. Dia mati, alhamdulillah tuan-tuan, dia dikebumikan 26 tahun. Baru ni nak ke bumi, bapak saudara saya korek-korek kubur tu, jumpa mayat dia dengan kain kapan dengan jasad tak leput. Allahu Akbar. Sebab apa tuan-tuan? Dia mati seperti mana yang dia minta. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita dah 50, 60, bang, buat eloklah amalan kita ni, tambahlah sama. Lepas sembahyang Isya tu buatlah solat sunat. Bang, 50 dah bang, 60 dah pun duk macam tu lah, datang masjid kan, lepas sembahyang duk keluar cepat-cepat. Nak buat apa? Isap rokok. Allahu Akbar. Bang, nak isap rokok pun isap lah. Solat sunat dulu kan, ba'da Isya. Lepas ba'da Isya, okey, keluar. Sebab apa? Tuan-tuan, kita 60, 70 dah bang, buat preparation, berelok amalan. Solat bagi elok.
bagi sempurna. Allahu Akbar, nak supaya khusyuk. Nak khusyuk macam mana? Fatihah bagi faham. Ini dah umur 40 dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa makna? Tak faham. Bila tak faham, dia tak boleh nak khusyuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bagi faham. Bila faham tuan-tuan, kita akan rasa apa yang kita cakap itu macam lafaz. Bagi faham, Fatihah bagi faham pun jadilah kalau yang lain tak faham. Sebab apa? Kita orang biasa, kata ulama Datuk Dr. Harundin, kita berjalan di atas batas bendang. Disebut pematangan. Bila jalan jatuh naik semula. Jangan biarkan dia jatuh terus. Allahu Akbar. Fatihah 40 tahun tuan-tuan tak perlu hafal. Automatik dia keluar. Sami Allahu liman hamidah, automatik. Rabbana walakal hamd, tidak? Allahu Akbar, rokok mesti keluar dengan apa? Subhanallahu a'la wa bihamdi, subhanallahu azim. Sujud dah sebut, dah keluar. Bila duduk antara sujud memang dah keluar dah, tak perlu hafal. Macam mana nak buat? Kita kena bagi faham. Bila faham, macam kita bercakap, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ni kita macam cakap di hadapan Allah, nak bagi khusyuk. Bila dia tak khusyuk, jatuh, tarik balik. Hoi, aku sembahyang. Jatuh ya, pergi merata. Sebab masa sembahyang lah, apa yang lupa ingat. Apa yang lupa akan ingat. Tuan-tuan datang, tuan-tuan masjid, kunci tuan-tuan tak kat mana? Tuan-tuan lupa apa tidak? Tapi sembahyang boleh ingat. Allahu Akbar, kunci ada. Sembahyang boleh ingat. Bini suruh beli 5 barang. Ni 5 barang ni. Abang lepas sembahyang 5 barang gula, tepung, garam, cabai kering, bawang. Tuan-tuan ingat tak? Tak ingat. Tuan-tuan terus sembahyang. Allahu Akbar. Dia boleh datang. Gula, tepung, cabai kering, bawang semua. Sebab apa? Sebab mulut ni automatik keluar. Macam mana nak buat? Bila pergi bawang, cabai kering. Hoi, sembahyang hoi. Tarik balik. Jangan tengok sembahyang pula. Hoi, sembahyang. Jangan batal sembahyang. Dah tarik balik, tarik. Jatuh, tarik semula. Jatuh, tarik. Sebab apa? Nak bagi khusyuk. Sebab solat ini yang akan ditanya di hadapan Allah esok. Dalam kubur pun sama. Pergi elok ahsanu amala. Kita berhenti azan ya? Belum lagi. Lagi apa tuan-tuan? Sembahyang. Jangan lupa tuan-tuan, yang kedua dia kata, jauhilah daripada berbuat dosa yang membatalkan benda yang fardu. Ni kita nak mati ni. Di antaranya apa? Jangan kita buat benda yang haram. Haram macam mana? Ada di kalangan kita masih minum benda yang haram. Takut tuan-tuan apa yang kita buat terbatal. Benda yang haram, minum arak. Benda yang haram, isap rokok. Haram tuan-tuan, rokok. Majlis fatwa dah tetap dah haram, tuan-tuan dia isap juga. Teman-teman kalau jadi imam isap rokok, aku cukup geram. Ada tak imam isap rokok? Tuan-tuan pecat bang tuan-tuan. Nanti hak baru hak tak ada ni. Ni ada jadi imam isap rokok. Lepas tu duk walaupun dia bau. Boleh pensan makmum. Saya pernah pergi di Johor tuan-tuan, Pak Imam isap curut. Bila isap curut, tuan-tuan orang yang isap curut pagi-pagi tak tahan tu, dia jadi imam. Lepas tu dia walaupun kami belakang, dia punya pekat bau. Bang, jangan buat benda yang haram, membatalkan benda yang fardu yang kita buat. Di antaranya apa lagi tuan-tuan? Orang yang pergi jumpa bomoh. Ingat Nabi sebut, man atakahinun fasa'alahu 'ani syai'in lam tuqbal salata 40 yauman. Barang siapa yang pergi jumpa tok bomoh yang meramal, Tuhan tak terima solat dia 40 hari. 40 hari tuan-tuan. Contoh bomoh macam mana? Kita hilang duit pergi jumpa tok bomoh ni. Tok bomoh ni kata, tak ada orang lain curi ni. InsyaAllah nanti saya pergi photostat. Ada tuan-tuan bomoh photostat. Kita berhenti sekejap untuk azan, insyaAllah kita sambung.
ilaha illallah Allahumma rabbana wa salatul qa'imah. Kita sambung. Halo. Kita sambung insya-Allah. Tuan-tuan, jangan melakukan perkara yang boleh merosakkan akan amal kita. Di antaranya tuan-tuan pergi jumpa bomoh. Bomoh macam mana? Bomoh yang meramal. Bomoh patah tak ada masalah. Tuan-tuan patah tangan, pergi jumpa. Dia tarik elok, tak ada masalah. Bomoh kayap, ada perkayap kan? Dia baca dekat ayat, dia tiup, kita sapu. Kemudian sembuh, tak ada masalah. Yang meramal. Contohnya kita hilang barang, ataupun kita kena sakit, dia ramal pelik-pelik. Ni ada orang buat ni. Yang ni tak boleh. Tuhan tak terima solat kita 40 hari. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan jumpa yang ni. Jaga. Tuhan akan uji kita. Lagi apa tuan-tuan? Kita buat benda yang membatalkan di antara amal jariah kita. Derhaka kepada biwalidai, orang tua kita, mak ayah kita. Tuan-tuan kena ingat, hebat tuan-tuan sebagai seorang engineer ke doktor ke, ingat tuan-tuan gaji besar, tuan-tuan hina mak tuan-tuan. Siapakah yang mula sekali menyuapkan makanan ke mulut tuan-tuan? Mak kita. Tuan-tuan ada di kalangan kita, Allahu Akbar, pangkat tinggi, kita kata apa mak ni, mak tak mengaji, ni aku ni PhD. Tuan-tuan kena ingat, ketika kita boleh cakap kalimah pertama kita sebut mak, siapa yang ajar? Mak kita. Jangan duk hina mak kita. Ada orang kata mak ni ketinggalan zaman, tak ada handset, mak mana tahu apa. Tuan-tuan, ketika kita tak tahu apa, siapa yang memberitahukan kalimah-kalimah dan ajar matematik, mengira, bagi kenal baju ni warna apa, sebut mak ayah, siapa? Mak kita. Sebab tu tuan-tuan, derhaka kepada mak, jaga. Tuhan boleh balas di dunia lagi. Sebab tu kalau boleh, jangan batalkan amal soleh kita kerana benda-benda yang tak elok, yang haram ini tuan-tuan. Yang ketiga apa? Jangan lupa, di saat untuk kita mudahkan sakaratul maut, sentiasa kena bertaubat. Banyak sebut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak sebut astaghfirullahalazim. Kalau boleh sebelum tidur tu tuan-tuan, nak tidur kan, nak pejam mata tu, astaghfirullahalazim. Nabi ni innani la yaran, Nabi kata, aku ni kadang-kadang terlalai. Wa innani la astaghfirullah fi yaumin mi'ata maratin. Aku akan istighfar kepada Allah setiap malam 100 kali. Nabi 100 kali. Kita sepatut kena lebih tuan-tuan. Tapi kita Allah 10 kali pun malas sebelum tidur. Sebelum nak tidur tu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, jadilah astaghfirullahalazim. Ni baru dua, lena dah. Baru 2 kali lena dah. Tu pun aku jamin syurga. Syurga apa bang? Kurang-kurangnya sebelum tidur 10 kali bagi selesai. Sunat taubat buat dah. Witir dah tutup. Tuan-tuan, sebab kita nak mati dengan husnul khatimah. Saya pun tak tahu macam mana kematian saya, tapi saya sebut ni kurang-kurangnya tuan-tuan, saya mati dengan apa yang saya suka. Kan? Harap mati elok tuan-tuan. Minta sangat mati yang elok. Macam Ustaz Nur Azri Musa. Tuan-tuan tengok hidup dia macam mana. Hidup dia mengabdi diri, bantu orang. Gempa bumi dia sampai lah. Di Palu gempa bumi dia sampai. Gempa bumi dia sampai. Gempa bumi dia sampai. Dia sampai ya, gempa bumi lah tuan-tuan. Allah hidup dia tuan-tuan, bantu orang. Pernah tuan-tuan dia balik dalam satu demonstrasi, bah tak ada. Dia sanggup tuan-tuan duduk dalam perut bah. Tuan-tuan, dia korban sungguh. Cuba tengok penghujung hayat dia, mati di bumi Madinah, dikebumikan sebelah dengan Sayyidina Osman bin Affan. Allah, seronok tak? Siapa yang mati bakit ni tuan-tuan, jamin syurga. Al-Gharqad disebut. Kita minta sangat tuan-tuan. Alhamdulillah orang macam ni. Di antaranya Ustaz Sabran di Perak, mati di Madinah. Dia orang yang baik-baik tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita nak sangat mati yang elok ni. Di antara apa? Selalu taubat tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang ni dia datang, hebat ni. Hebat apa? Kita semua jadi pada tanah tuan-tuan. Tanah ya. Akhirnya masuk ke tanah. Bila masuk tanah, hancur habis, dimakan oleh ulat. Kecuali orang yang hafal Quran. Ni adik-adik hafal Quran ni. Kalau boleh adik-adik hafal Quran, jangan duk bangga aku hafal Quran, mayat tak keput. Jangan, kadang-kadang solat pun tak tahu. Baru ni semalam saya tanya satu tempat, solat jenazah. Adik-adik saya nak tanya, tunduk kepala, angkat kepala. Solat jenazah berapa rakaat? Adik kecil tu, 4 ke 8 rakaat? Berapa rakaat? Solat jenazah berapa rakaat? 7 rakaat. Kepala otak 7 rakaat.
7 terus. Aduh jam tuan-tuan. Menunjukkan orang yang hafal Quran belum tentu lepas fiqh dah kena ajar tuan-tuan. Adik ni tu. Adik, solat jenazah berapa rakaat? 4 ke 8? Apa? Apa? Berapa rakaat? Mana ada rakaat solat jenazah? 4 takbir. Tuan-tuan, ni kena selesai ni. Jangan kata orang hafal Quran dia belum selesai. Sebab pernah saya pergi satu mahat tahfiz, tak reti solat jenazah. Saya tanya dia, ni adik pernah solat jenazah tak? Tak pernah. Ni nak solat jenazah ni tahu tak? Tahu? Berapa rakaat? Kita 4 rakaat. 4 rakaat. Berapa salam? 4 rakaat. 1 salam. Dia kata, okey, cuba try sembahyang dekat depan saya. Allahu akbar, rokok. Saya kata, kenapa rokok? Tak ada rokok kau ustaz. Saya tahu solat jenazah mana ada rokok, dia 4 takbir dia. Tuan-tuan tengok dia tak faham. Sebab tu kita kena faham, selesaikan masalah ini. Ni, solat-solat apa semua ni. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, tambahlah kita ni yang tak mengaji agama. Kena duduk dalam majlis ilmu biar faham. Kan? Bila ada ilmu kita buat dengan ilmu kita. Solat dengan ilmu dia beza dengan ikut orang. Pernah saya cerita tuan-tuan dalam YouTube kan. Kalau tuan-tuan pernah dengar pun tak apalah. Ada seorang hamba Allah. Kami kalau di utara yang angkat nikah ialah imam masjid. Sini siapa yang angkat nikah? Imam ke qadi? Ada naib qadi. Naib qadi. Kami di sana siapa jadi imam dia ialah qadi, naib qadi. Jadi orang cukup takut. Sebab apa? Sebab kalau tak baik dengan imam, dia tak angkat nikah, mati pakai tak nikah. Ada seorang orang tua ni masjid tak pernah datang. Bini kata, abang, ni masjid tak pernah datang ni. Dia tak sebut datang. Masjid tak pernah pergi. Ni anak kita nak nikah ni. Siapa nak angkat nikah? Dia tak aku angkat nikah. Abang semayang pun tak. Nak angkat nikah ke mana? Kata abang nak pergi masjid. Aku pergi masjid. Kata aku masjid. Tangga masjid pun aku tak tahu. Pergi masjid aku imam pun tak kenal. Alah bang ni teruk betul lah. Imam ni yang duduk depan. Yang depan tu imam. Yang belakang tu makmum. Dia kata aku imam pun tak kenal. Alah yang depan tu imam lah. Aku semayang pun dah. Abang kalau tak pergi semayang, siapa nak angkat nikah anak kita ni? Pergilah pergi tunjuk muka bagi kenal. Kawan mau pergi lah. Pergi pukul 2:30. Orang dah lepas semayang zuhur. Dia ni tukang rumah. Biasa tukang rumah kan isap curut. Tuan-tuan tahu tak? Lepas isap curut, dia orang letak kat mana? Tukang rumah ni kalau dia tanda pakai pensil, pensil kan? Dia buat line. Dia akan letak pensil kat mana? Letak sini. Lalu senang ambil. Dia hisap curut. Dia tengok-tengok pukul 2:30. Orang tak ada kat masjid. Dia kata, teruk sungguh lah. Masjid ni siapa pun tak datang. Nak datang apa orang baru balik sembahyang zuhur. Teruk sungguh dia kata. Nak balik tak berani dah. Sebab bini suruh tunggu. Kenalkan Pak Imam. Ni nak angkat nikah. Siapa nak angkat nikah? Kawan tunggu sambil dia hisap rokok. Angkat hisap curut. Rokok lain, curut lain. Curut dia lambat. Dia lambat habis. Kalau sejam tu mungkin 2 inci. Lambat. Dia isap-isap pukul 4:30 azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk dah dia kata. Kawan ambil curut nak buang sayang. Tuan-tuan dia buat macam mana? Dia tenyeh. Dia tenyeh. Tuan-tuan tak tenyeh. Tuan-tuan dia bagi terpadam lah. Lepas terpadam dia tak mana? Nak buang sayang nak buat. Tak tahu ni. Dia pergi letak tau ni. Kawan pun dah letak dia ni, terus masuk. Dia kata apa? Bini dia kata apa? Imam di depan, makmum di belakang. Dia pun duduk belakang imam. Apa imam buat? Abang buat. Imam pun Allahu akbar. Dia tak pernah solat. Dia pun Allahu akbar. Imam baca, dia pun baca. Apa dia baca pun tak tahu. Kan? Imam rokok, dia rokok. Curut tak jatuh. Weh, orang yang buat tukang rumah, dia selit, memang lekat semua tuan-tuan. Tak jatuh. Dia i'tidal. I'tidal dia sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat. At-tahiyyatul mubarak. Kipas di atas, duduk pusing. Rupanya curut tu tak terpadam. Dia duduk menyala. Berasap. Yang dia ni panas telinga ni. Ui, lama tak semayang dia kata. Malaikat duk bakar dosa ni. Bakar dosa apa? Curut dia terbakar. Wih, dia kata, banyak dosa ni.
Ni duduk nyala. Lepas tu imam naik, Allahu akbar, rukuk i'tidal, duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir lah. Yang ni rokok duduk depan, rokok ni curut dia duduk belakang. Dia rokok dia lain, curut dia lambat. Ni dosa banyak ni. Nyala, sambak ni telinga. Bila sambak, aduh, dia pun tampak macam tu. Tampak, curut, masuk dalam kain Pak Imam. Saya tahulah kalau Pak Imam umur 60 ni, banyak datang masjid, spender ke pakai. Ni sama ni betul. Masuk dalam kain Pak Imam. Pak Imam duk at-tahiyyatul mubarak sampai ash api menyala awak ni panas. Duk ash menyala sambar kain Pak Imam, sambar telur Pak Imam. Pak Imam aduh, depan ada pintu tingkap, dia lompat duduk dalam kolah. Pak Imam, bini dia kata apa? Semayang ikut apa Pak Imam buat. Dia tengok Pak Imam lari duduk dalam kolah, kawan pun lari juga duduk dalam kolah sama-sama Pak Imam. Dia kata nak semayang teruk tu sampai kena duduk dalam kolah. Ni nak cerita tuan-tuan, kita ni kena mengaji. Bila mengaji tuan-tuan, bukan ikut orang, dengan ilmu yang kita ada. Bila ilmu yang kita ada, alhamdulillah, kita buat apa yang kita faham. Dan bila kita faham, sebelum tidur, astaghfirullahaladzim, aku banyak dosa ya Allah. Jangan ego. Macam adik-adik macam Tafi ni, aku hafal Quran, aku jamin tak reput tubuh aku. Tapi tak selesai masalah fiqah. Kena mengaji bang. Tak tahu kalimah Arab. Ni ada orang yang hafal Quran, hafal Quran dah cukup dah. Tak cukup, kena mengaji. Tapi alhamdulillah, pelajar-pelajar kita yang hafal Quran baru ni, pelajar saya ambil SPM. Ambil SPM tuan-tuan, setahun belajar. Alhamdulillah ada 7A. Dia orang kata apalah belajar Tafi ni, mana ada masa depan. Ambil SPM, yang mana yang hafal sejarah apa semua tu, skor semua. Pengajian apa, Quran Sunnah, bahasa Arab, semua skor. Yang matematik susah sikit lah, dia orang tak pernah belajar. Kira boleh lah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan nak beritahu kata, pelajar kita ni, walaupun hafal Quran cemerlang, tu yang ada yang hina kan, ala apalah hafal Quran ni tak ada masa depan. Jangan bang. Orang yang hafal Quran ni tuan-tuan, kalimah Allah dia bawa, Allah akan bantunya. Tapi yang paling sedih, yang duk hina tu menteri kita pada tu. Oh saya geram tu. Oh apa Quran ni. Jangan hina bang. Saya ada 30 orang pelajar hafal Quran ni. Hari ni dia orang lawan tuan-tuan, terbuka bola sepak seluruh utara. Alhamdulillah tuan-tuan dapat naik johan. Kami Mahat Tafi Sukan. Ustaz Asri dia Mahat Tafi Vocational. Apa pomen-pomen kan, pomen kulineri, jahit-penjahit tu bahagian dia. Tu nampak dia pun lembut tuan-tuan. Saya Mahat Tafi Sukan. Ada gelanggang futsal, ada gelanggang badminton, ada kuda, ada kolam renang, ada apa nama, memanah, archery, semua cukup. Saya Mahat Tafi Sukan. Ni hari ni dapat naik johan seluruh utara. Bukan sekolah Tafi saja, seluruh utara sekolah terbuka. Alhamdulillah tuan-tuan, hafal Quran boleh main sukan. Tapi alhamdulillah kita nak, jangan kita sombong kan? Ada menteri kata apa hafal Quran tak ada masa depan. Jangan bang, tanya Ustaz Asri. Orang yang hafal Quran, belajar pomen, pelajar kita hafal Quran, fomen dia boleh buat. Ni dah sedih tuan-tuan, ni banyak sekarang ni duk hina Nabi SAW. Duk hina. Sebab apa tuan-tuan? Bila mereka berkuasa, mereka tak nampak dah umat Islam. Umat Islam tuan-tuan tahu ada berapa? 27 juta oi. Kita umat Islam 27 juta. Orang bukan Islam ada berapa? 9 juta lah. Tapi kita berasa lemah je lah. Woi, bangun orang Islam. Orang Islam kita ada 27 juta. Ini negara umat Islam. Sedih apabila agama kita dihina, termasuk Nabi kita dihina. Yang paling teruk lah, ada seorang menteri tu dia kata apa? Suruh tanam pokok kelapa sawit, kemudian bubuh baja bagi banyak. Nanti dapat 1 ekar 16 tan. Tuan-tuan tengok tak ada satu tu, pakcik tu. Dia kata kalau kelapa sawit 1 ekar 16 tan tu. Kalau 16 tan daripada akar sampai pucuk, buah semua. Hampa tengok apa dengar tak? Oh, 16 tan tuan-tuan daripada akar sampai pucuk semua buah. Nak buah apa? Lepas tu dia kata kalau tak boleh tanam pokok apa kelapa sawit, ganti dengan pokok buluh. Dia suruh tanam pokok buluh pula. Dia kata kalau nak tanam pokok buluh tak boleh, kita tanam pokok butuh pula. Geram tu.
bang ni bentuk tak faham tuan-tuan. Bila mereka buat ucapan menyebabkan Nabi kita dihina. Ni bangun tuan-tuan umat Islam. Sekarang baru nampak, alhamdulillah, bila macam ni baru ada penyatuan. Penyatuan ni menyebabkan musuh Islam jadi gusar. Penyatuan tuan-tuan. Saya pergi mana sekarang, semua pakat panggil saya, alhamdulillah. Yang biru panggil, yang hijau panggil. Seronok aku tuan-tuan. Dulu hijau saja panggil, biru tak panggil. Lah semua pakat panggil. Saya tanya kenapa panggil, ustaz ceramah sedap. Dulu yang tu yang meluat aku. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, sekarang penyatuan ummah. Ini yang kita nak. Macam mana kita nak buat? Bang, umat Islam bergaduh lama dah 60 tahun. Kenapa kita gaduh? Tu zaman nenek kita, nama moyang kita. Kita terbawa. Tapi bila kita tengok bahawa penyatuan ummah ni, Islam akan terbela. Tuan-tuan tengok apa berlaku. Umat Islam, bukan Islam, hina ikut suka ya. Sebab mereka berkuasa. Mereka berkuasa. Nabi kita dihina. Dibuat patung orang tua berzina dengan budak. Dihina. Apa perasaan tuan-tuan? Apa kata Hamka? Kalaulah Nabi kamu dihina, kamu tak ada perasaan. Layak kamu dikapan dengan kain kapan. Sebab tu saya bangun semula tuan-tuan. Orang hina, kita kena cupak, kena ucap, kena beritahu bahawa ini penghinaan kepada umat Islam. Bangun orang Islam, bangun. Orang Seri Aman ni semua orang Islam. Kan? Orang Islam semua, tak kira lah Bangla pun ada. Tapi kita orang Islam. Macam mana kita nak buat? Bangun bang, kita boykot produk yang bukan Islam. Alhamdulillah Ustaz Asri buka apa tu? Fomen orang Islam. Support dah. Ini kita apa lah mahal. Bang, walaupun mahal, tapi ingat, yang mahal ni orang Islam, dia keluar zakat. Dia datang masjid, bubuh dalam tabung masjid, dia sedekah, kita dapat pahala tak? Kalau orang bukan Islam tuan-tuan, walaupun murah, dia tak akan datang masjid Seri Aman. Alah, ini masjid mau buat apa? Ekon kah? Saya mau bagi sedekah, taubat dia tak bagi. Bang, orang bukan Islam tak akan bantu tuan-tuan. Nak rumah Allah, sedekah dan sebagainya. Tapi kita umat Islam, walaupun mahal. Ni banyak kita ni lama dah 60 tahun bang. Letak umat Islam dulu. Di antaranya apa? Barang makanan, biar cari yang Islam. Makanan yang Islam punya. Ini kita masalah tuan-tuan. Bila baru ni ada orang telefon saya, Ustaz, ni saya nak cari ni halal ni. Bagus. Ustaz, skru kat mana halal skru? Skru mana ada halal? Skru belilah kat mana pun. Tak ada masalah. Kipas tak ada masalah. Lampu belilah kat mana pun. Ni makanan, cari yang halal. Untuk itu tuan-tuan, saya nak lancarkan kutipan derma. Kutipan derma untuk pengurusan dan program-program yang akan datang, yang dianjurkan oleh masjid kita ni. InsyaAllah, mari sama-sama tuan-tuan kita derma ke dalam tabung dan juga pembangunan. Jalan dik. Boh yang tahu tu, yang beg warna hitam tu. Adik pergi seorang-seorang. Yang makcik siapa kutip? Makcik tak bawa duit. Tak bawa duit tak apa, gelang ada gelang. Makcik gelang yang makcik pakai tu, itu suami jual aja. Kemudian suami kahwin lain. Sebelum apa berlaku, masuk dalam tabung masjid, insya-Allah dapat pahala. Adik pergi seorang-seorang. Bagilah tuan-tuan, inilah harta kita bang. Apa yang kita tinggal dunia ni, semua takkan bawa masuk dalam kubur. Tapi apa yang kita bubuh dalam rumah Allah ni, kita akan dapat bekal kita di akhirat itu. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah. Sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik jalan terus adik. Pergi sampai hujung. Makcik kita sampai kutip. Makcik tu semangat nak bagi tu. Tak ada gelang, rantai. Bubuh makcik. Jalan ni. Adik seorang yang kutip. Adik kita perempuan seorang ya. Pergi seorang-seorang, makcik ni banyak duit ni. Adik kutip adik. Jalan seorang-seorang. Terus tuan-tuan. Semangat sekali. Yang keempat, persiapan kita untuk menghadapinya, di antaranya apa? Selalulah kita memohonkan kemaafan jika sekiranya kita bersalah dengan orang. Memohon kemaafan. Sebab tu tuan-tuan sebelum tidur, ya Allah, aku maafkan orang. Dan kita maafkan, kita minta supaya orang maafkan kita. Kita memaafkan orang. Pernah berlaku tuan-tuan, Nabi duduk, Nabi kata, akan masuk seorang ahli syurga.
Sahabat ni bila kata ahli syurga, semua tunggu. Siapa ni? Siapa ni? Akan masuk esok pula ahli syurga. Tengok orang yang sama. Abdullah bin Umar, sehingga kata Abdullah bin Umar, sehingga kata sahabat yang lain, dia pergi jumpa ni sahabat yang kata ahli syurga 3 kali ni. Wahai saudara, boleh tak saya nak pergi rumah saudara? Boleh? Sila. Akhirnya pergi tuan-tuan. Bila pergi, dia tidur rumah apa nama abang ni. Tengok dia tak bangun tahajud pun. Dia semayang habis semua, esok subuh pergi, kemudian buat kerja balik. Macam tu aja biasa. Habis 3 hari dia tanya, abang, saya tengok abang ni tak ada amalan apa, sama macam orang lain lah. Tak ada tahajud, tak ada zikir. Tapi abang tahu tak, abang disebut oleh Nabi abang ahli syurga. Apa kata lelaki ni? Sebenarnya aku, dia kata, sebelum tidur aku akan memaafkan orang. Maafkan orang. Aku memaaf, sifat dia positif. Semua ni aku maaf lah. Tak ada apalah bagiku. Maafkan orang. Sebab apa? Kerana dia memaafkan orang, dia jamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, kita orang Melayu cukup susah nak maaf. Kita dendam, simpan. Allah, dia api dalam sekam. Dalam sekam lah. Dalam sekam. Simpan ni, simpan. Sampai satu masa dia meletup. Bang, maafkan orang. Kerana apa? Kita memaafkan orang tuan-tuan, kita akan mudah saat kematian kita. Maafkan orang. Ahli syurga kata Nabi SAW. Memaafkan orang. Yang kelima, selalu mewasiatkan tentang iman dan Islam kepada orang yang berada di samping kita. Maksudnya kita kena selalu nasihat orang. Balighu anni walau ayah. Sampai oleh kamu walaupun satu ayat. Maksudnya kita kena sampaikan walaupun satu ayat, benda yang baik. Kan? Benda yang baik boleh. Sebab tu kita khairul ummah. Kita ni sebaik-baik umat. Sebaik umat bukan kerana kita solat banyak. Tentu kena ingat, kalau solat banyak, Nabi Nuh 950 tahun, dia solat lagi banyak. Nabi Adam 1000 tahun, lagi banyak solat. Khairul ummah ialah apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia suruh ma'ruf, cegah munkar. Maksud dia kena suruh yang ma'ruf. Ni ustaz boleh ceramah ya, tapi nak cegah munkar siapa? Pemerintah yang ada kena cegah munkar. Macam tuan-tuan duduk sebelah, member kita tak solat, kena bagi tahu. Abang, tak solat ke? Bagi tahu kena pergi. Tapi kalau dia tak solat, apa tindakan kita? Kita tak boleh buat apa. Tapi masjid boleh ambil tindakan. Orang yang tak datang masjid, ni nazir boleh buat solat. Abang dah lama tak nampak kat masjid. Abang datanglah masjid kerana abang qaryah Masjid Seri Aman. Hantar surat kat dia, suruh datang. Kita boleh ambil tindakan, ada kuasa. Ini sebaik-baik umat. Sebab dia ada kuasa. Bila ada kuasa tuan-tuan, dia tak datang juga. Hantar lagi surat. Abang, kalau abang tak datang ke masjid lagi, kenuri abang, mati abang, kami tak akan pergi rumah abang. Buat macam tu. Hantar dekat dia. Dia tak datang lagi. Abang, kalau abang mati, kubur abang kami tanam sebelah tangga abang. Tangga sebelah. Sebab apa? Kita ada kuasa. Sebab tu tuan-tuan, sebaik-baik umat ialah suruh yang makruf. Kemudian kena cegah yang mungkar. Bila cegah mungkar, ada orang kata nak buat cegah itu hak peribadi, hak individu. Tak boleh bang. Ni, ada dalam kampung kita, orang buat benda tak elok, sumbang mahram ataupun berzina. Kita nak buat macam mana? Tengok aja buat tak tahu. Kita kena ada kuasa pergi ketuk. Tak boleh sekarang ni tuan-tuan, ketuk kena tangkap. Apa macam ni? Kan? Pergi ketuk, nasihat ni. Mungkar berlaku. Kampung kita, bila mungkar berlaku dalam kampung kita, Allah turun bala umum. Kalau tak dicegah. Bala umum macam mana? Mungkin tuan-tuan, bala umum berlakunya kebakaran. Bala umum bila terbakar semua kena. Ataupun bala umum pecah rumah, mungkin semua kena. Ada kes curi, ni bala umum. Bila mungkar tidak dicegah. Sebab tu, yang nak cegah kena ada kuasa. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena nasihat orang tuan-tuan. Bila nasihat, yang ada kuasa kena cegah. Contohnya ada orang dia jawatan besar datang sini. Yang berhormat, ya. Kami nak buat masjid. Dia ada kuasa, dia sign aja. Kalau tandas 4 pintu. Kalau dia menara 8 tingkat. Dia ada kuasa, sign dia. Tapi kita tak ada kuasa nak buat apa. Okay. Sebab tu sebaik-baik umat apa? Suruh yang makruf, cegah yang mungkar. Sebab tu kita kena nasihat orang. Nasihat tak boleh pakai juga. Sebab tu dia sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Cegah dengan tangan. Tak boleh, apa dah? Tak boleh dengan apa?
Dengan lidah, betul tak? Tak boleh dengan lidah apa? Dengan apa? Dengan kaki. Hati kita tak boleh dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Tapi kita kena juga. Sebab apa? Untuk memudahkan saat sakaratul maut kita ni, tuan-tuan. Yang seterusnya, yang keenam, banyakkan tuan-tuan dengan amal jariah, di antaranya sedekah. Kata ulama dalam hadis At-Tirmizi, dia kata apa? Sedekah ini memadamkan kemarahan Allah. Kalau tuan-tuan ada banyak dosa, tuan, banyakkan sedekah. Allah tak marah kat tuan-tuan. Di samping kita khada dengan solat yang kita tinggal, sedekah jangan tinggal. Sebab apa? Memadamkan kemarahan Allah. Bukan saja memadamkan kemarahan Allah, orang yang banyak sedekah juga, dia akan mati dengan sebaik-baik kematian, husnul khatimah. Sedekah bubuh dalam masjid. Sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Saya nak bagi tahulah, sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Kita bagi sedekah, insya-Allah. Yang ketujuh, dia kata, ajarkan kepada orang yang berada di samping kita dengan ilmu agama, bagi dia faham. Sebab apa? Bila dia faham, mudah bagi dia untuk buat ibadat. Bila tak faham, jadi macam saya baca khutbah, tengah baca khutbah, tuan-tuan, kita jangan lupa, kita ni umat Islam, kita kena jaga Nabi SAW, Nabi-Nabi kita. Kita kena laksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun seorang orang Melayu, ustaz tengah baca khutbah ni, ustaz tu sebut-sebut ni jaga Nabi apa nama hukum-hukum Islam ni, kapal sen pun tak suka ustaz nak kata apa? Masa tu zaman tu lah, kapal sen pun tak suka. Saya kata, abang tegur saya, abang lara lalai lah. Dia jawab saya, lalai mampu habis. Sampai macam tu. Saya kata, abang memang tak mampu ya, tapi abang tak dapat pahala apa, punya suka saya. Dalam khutbah Jumaat. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita sebut macam tu, hidayah ni bukan milik kita, milik Allah. Saya sebut dekat dia, abang tegur saya, abang kata kapal sen tak suka Islam, itu biasa. Contohnya saya nak bagi tahu dekat abang ni, macam khutbah Jumaat tu. Abang seorang postman pergi rumah Cina. Di rumah Cina itu ada seekor anjing. Abang nak hantar surat, tiba-tiba anjing menyalak. Abang terkejut, abang lari. Anjing kejar abang, kemudian anjing gigit punggung abang. Itu biasa, betul tak? Biasalah, postman hantar surat, anjing menyalak, kejar, gigit punggung postman. Itu biasa. Ini luar biasa. Postman pergi rumah Cina, ada anjing menyalak, postman menyalak. Anjing terkejut lari, postman kejar anjing, gigit punggung anjing. Itu luar biasa. Saya kata ke abang, itu luar biasa. Macam tu juga abang sebagai orang Islam, kalau orang bukan Islam menyalak tentang hukum Allah, tentang agama Allah, tentang Nabi, itu biasa. Dia hina sebab dia tak faham. Tapi kalau abang nama Islam menyalak hukum Allah, Nabi, abang luar biasa. Senyap dia. Dia senyap, saya duduk di atas. Kan? Nampak tak senyap, aku nak baling tungkat tu. Dia senyap. Rupanya bang, dengan tegur tu, Tuhan buka pintu hidayah. Rupanya dia ni tuan-tuan, geng 3 line. Tahu tak 3 line? Bukan 3 line tu. 3 line tu lah. Dia bawa 20 orang. Ada yang kata 30 orang, 20 orang tak silap saya. Gangster ni. Saya habis-habis tuan-tuan, Bilal, sebelum nak qamat tu, dia beritahu, ustaz, apa ustaz tegur tadi? Saya kata kenapa? Tu, ustaz tahu gangster tu. 3 line. Kita nak semayang pun jadi tak boleh, ketat. Jadi menggigil tuan-tuan. Memang Bilal kurang ajar macam Bilal ni. Dia pun Allahu Akbar, lepas tu bagi kita semayang tak khusyuk lah bang. Dia nampak apa nak berlaku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mampu lah aku lagi, kena tumbuk kan. Allah, kira habis-habis tu tuan-tuan, saya pun doa bagi panjang sikit lah. Tapi duduk dalam hati, aku ada 2 tangan, dia orang 20 orang, 2 tangan 40. Dia orang tumbuk aku, mesti mati aku. Tapi aku ada 2, contohnya 2 kena menjadi lah. Yang 38 tak boleh lepas lah kan. Rupa-rupanya habis doa, yang tadi tegur saya datang kat saya, ustaz. Saya tanya bang, dia peluk. Tak, terima kasih ustaz. Kalau orang bukan Islam hina Islam tu biasalah ustaz no. Tapi kalau saya Islam hina tak patut ustaz no. Ish, tak patut. Saya pun alhamdulillah. Saya pun peluk lah. Rupa-rupanya tuan-tuan, membuka pintu hidayah manusia. Kawan-kawan dia tunggu daripada pintu masjid sampai pintu kereta saya.
Dia orang bukan nak tumbuk saya, dia orang salam saya. Terima kasih Ustaz, kami baru faham Ustaz. Salam-salam. Sampai kat pintu kereta, saya tekan, dia orang buka. Saya masuk-masuk, tutup, aku stand belah terus, start belah. Tunggu apa lagi tuan-tuan, bala dah lepas. Sebab tu saya nak bagi tuan-tuan, kita ajar ilmu orang, jangan kira siapa mereka. Dia orang suka, tak suka, mungkin kita mati esok baru dia orang tahu. Ustaz Nur Azli Musa, janggut panjang, orang hina dia, Taliban sebagainya. Bila dia mati, baru tahu bagaimana hebat dia. Tuan Guru Nik Abdul Aziz, siapa tak hina dia? Siapa tak kata dia? Orang dia mati hari Jumaat, semua pakat buat RTM 1 jam 45 minit tak silap saya, tunjukkan bagaimana pengorbanan Tuan Guru Nik Aziz. Sebab tu masa hidup saya 51 dah orang. 51. Saya berceramah start tahun 92 dengan motivasi. Sekarang tahun 2019, berapa tahun dah? 27 tahun. Banyak asam garam tuan-tuan. Kereta saya kena tikam, itu biasa. Bumper kereta orang hantam, itu biasa. Bawa kereta tuan-tuan, dia orang berpaku. Bawa tuan-tuan, pancit tayar. Tengok, ya Allah, kereta masa tu pakai KE20. Tuan-tuan tahu dah KE20 yang start bunyi tu kakak geran pun nak kena tukar lah tuan-tuan. Tayar pancit, mesti tu yang itulah yang jack tu tak ada. Duk, ya Allah, apa salah aku ni, aku sampai apa yang boleh aja. Orang bengang kat saya. Tiba-tiba datang seorang, Ustaz, boleh bantu? Tayar pecah. Tak apa Ustaz, ini tak boleh repair dah Ustaz ni. Tak apa. Saya panggil towing. Dia panggil lah, panggil datang. Saya pun tengok, Allah, dia orang bagi saya 400. Tapi malam ni bagi lebih sikit lah. Allah, towing ni 200, tayar lagi. Saya dalam hati dia kenal saya, mungkin free kot. Selalu Ustaz ni tu lah, Ustaz selalu free kan. Selalu macam ni, makan malam ni free kan. Ada free, tengok free. Untuk Ustaz saja kan. Dia orang tak ada. Nak tonton balik lah, lepas mayang balik lah. Jadi dia towing datang, tarik. Rupanya tuan-tuan sampai kedai dia. Dia ada kedai dia. Towing tu saya kena bayar. Tarik 200 bayar. Lepas tu dia kata, Ustaz, tayar Ustaz ni kena tukar. Kena tukar yang baru. Berapa? 400. Maksud dia 600. Dalam hati saya, ya Allah, aku ada 400 dah. Kena keluar duit aku lagi. Rupanya duit yang saya punya, yang saya kata saya punya, bukan saya punya. Towing dengan Cina tu punya. Allah Akbar. Jadi 600 selepas. Kalau nak bagilah lebih pada 600 lah. Habis macam tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Nak bagi tahu kata, tuan-tuan, tak ada apa dalam hidup kita ni kan, habis macam tu aja. Apa yang kita tinggal, apa yang kita sampaikan. Walaupun dia tak belanja kita, tapi tak apa. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah saya dapat ilmu pada Ustaz. Tapi dia tolong kita bawa pergi kedai dia. Dia dapat ilmu, kita dapat pahala bang. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, ajarkan ilmu. Yang ke-8 dia kata apa? Didikkan anak kita supaya jadi soleh, supaya anak kita boleh solat jenazah kita. Ni nak tanya tuan-tuan ni, tuan-tuan ada anak kita ke mana? Mana anak kita? Anak kita masjid tak datang pun duduk di luar tu. Duduk lari, duduk kira kereta, duduk kira motor. Bang, anak kita boleh solat jenazah kita. Kita mati, dia solat jenazah kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ni, ingat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sempurnakan solat ini yang sempurna. Sempurna macam mana? Kalau boleh, selawat tu bagi selawat Ibrahimiyah sampai fil alamin innaka hamidul majid. Kalau tak boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tapi kalau wa baraka wa sallam, jangan silap. Wa barik wa sallim. Kalau wa baraka wa sallam. Ingat, kita selawat Allahumma salli. Selawat ni tuan-tuan boleh tolong ayah kita dalam jenazah ni. Boleh tolong dengan selawat tuan-tuan. Sebab apa? Saya cerita tuan-tuan. Pernah berlaku ada seorang hamba Allah. Nama seorang wali Allah ni ialah Sufyan Uyainah.
Sufyan Uyainah ni ialah guru kepada Imam Syafi'i. Sufyan ada dua, satu Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ni seorang ulama besar dekat Basrah. Sufyan Uyainah ulama besar di Mekah. Sufyan Uyainah ni tuan-tuan dia tawaf. Ketika tawaf ada seorang anak muda duduk sebelah dia. Tawaf ni tuan-tuan dia ada kaedah nak baca. Ada kaedah nak baca. Tapi saya tak kisah. Saya baca senang ya tuan-tuan. Jadi dia tengok ni, sahabat ni dia tak baca apa yang Nabi suruh. Apa yang dia baca? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua dia selawat. Habis selawat tuan-tuan, Sufyan Uyainah salat. Anak muda ni salat di tepi. Habis salat, Sufyan ni ulama besar tanya, wahai anak muda, kenapa kamu tawaf tadi tak baca doa yang Nabi ajar? Kenapa kamu selawat? Dia tengok, siapa kamu? Dia kata, kamu tak kenal aku kah? Tak kenal. Akulah Sufyan Uyainah. Masya Allah, ulama besar. Aku ingat Cak Ayam. Cak Ayam tu macam saya kan. Saya Cak Ayam lah. Ustaz Cak Ayam biasa ceramah-ceramah, dengar bunyi Cak Ayam, Cak Ayam. Ni ulama besar. Masya Allah. Wahai Tuan Guru Sufyan Uyainah, aku nak bagi tahu kamu kenapa aku solat setiap kali aku tawaf. Kerana tahun lepas aku datang, dia kata, dengan ayah aku. Ayah aku habis tawaf, tiba-tiba dia lemah. Dia tertidur atas reba aku. Ketika tidur, dia meninggal dunia. Ayah aku mati. Tiba-tiba aku tengok jasad ayah aku ni bertukar warna menjadi hitam. Hitam seluruh badan. Aku tengok ayah aku hitam wajahnya dan badannya. Aku menangis. Aku menangis, dia kata. Ketika aku menangis, aku tertidur. Ketika itulah datang, dia kata, satu wajah yang berseri-seri. Wajah ni datang, dia pegang kepala ayahku, diusap sampai ke kaki. Tiba-tiba wajah ayahku menjadi putih berseri-seri. Aku tanya lelaki ni, yang wajah berseri ni, siapa kamu? Apa kata lelaki ni? Ayah kamu masa hidup banyak melakukan dosa, tapi ayah kamu ni tak pernah tinggal dalam hidupnya berselawat. Oleh kerana dia selalu berselawat, akulah Muhammad Rasulullah. Aku datang memberi syafaat kepadanya. Lalu diusap wajah ayah dia menjadi putih wajah berseri. Kerana apa tuan-tuan? Kerana selawat. Cuba bayang kita ada anak kita Allahu Akbar baca Fatihah, Allahu Akbar selawat, ayah yang duduk di depan tu dapat syafaat. Bang, anak kita mana bang? Didik anak kita tuan-tuan, seorang bagi jadi hafal Quran. Anak kita seorang jadi engineer pun tak apa, tapi hafal Quran. Nak jadi ustaz lagi bagus. Nak jadi apa? Cikgu yang hafal Quran, bagi seorang bagi ada. Anak kita yang boleh semayang jenazah kita, Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai habis. Anak kita baca doa, insya-Allah tuan-tuan. Sebab apa? Mak saya cerita mak saya ni, dia ni duduk kan, dia kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, 5 penyakit, 5 serangkai. Allah, duduk dengan ayah saya kan. Ayah kata, susah nak cari macam mak kamu, dia kata. Aku hidup dengan dia 60 tahun lebih, dia kata. Ayah, mak kamu ni tak pernah tinggal, dia kata. Pukul 6 nak pergi dialisis, pukul 5 bangun dah. Tak pernah tinggal solat tahajud 22 tahun. Quran ni balik sambil dialisis, sambil zikir, baca Quran. Satu hari satu juzuk. Duduk dengan anak-anak, dengan kami semua. Dia kata apa? Aku nak mati, dia kata. Kalau aku mati, dia kata, aku tak tahulah macam mana alam barzah ni gelap, dia kata. Kami kata apa? Mak dengan susah hati. Mak tinggal 5 orang ustaz, seorang ustazah. Kami semua doa kat mak. Dia kata, kalau kamu doa, kalau tak doa macam mana aku? Ni susah hati nak mati ni. Sedangkan dia 22 tahun tak pernah miss solat tahajud. Quran baca sehari 1 juzuk. Ni pun susah hati. Macam mana kalau kamu tak doa? Saya kata, mak jangan susah hati. Kami doa mak. Kami doa mak. Kami tak akan lupa mak. Dia kata, kalau boleh lah, dia kata, aku nak mati, dia kata, bagilah ya Allah mati hari Jumaat lah. Kalau hari Jumaat tak kena seksa kubur, dia kata, takut nanti kamu tak doa, dia kata. Dia kata tu, bagilah aku mati hari Jumaat. Rupanya dia minta mati hari Jumaat. Tuhan mati dia hari Jumaat, tuan-tuan. Pukul 4.32 pagi Jumaat. Kami angkat jenazah, kami mandi jenazah mak. Mandi jenazah mak sendiri, siram, sambil siram doa. Habis tuan-tuan, ayah saya semayang, Allahu Akbar. Ayah saya doa,
Ya Allah, ini isteriku, ya Allah, ampun dosa dia, ya Allah. Dia hidup dengan aku 66 tahun. Ya Allah, jika sekiranya dia ada dosa dengan aku ampun dosa dia. Kami belakang menangis. Ayah doa, ayah semayang masa di AJN. Kemudian pergi balik, adik saya semayang pula. Saya baca talqin. Abang saya semua turun jenazah mak. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Saya baca pula talqin. Allahu Akbar. Ayah sampai sekarang ni tuan-tuan duk ingat memori ni. Sambil duk sebut, kalau aku mati jangan lupa tu, buat macam mana hampa buat dekat mak hampa. Ni duk sebut ni, jangan lupa dia kata. Saya kata, ayah, insya-Allah ayah jangan lupa. Ayah tak ada hati ke sikit? Pokoklah nak kahwin lagi. Saja katanya kan. Aku tak mau. Oh, dia kalau sebut kahwin tak mau. Dia kata, ayah kenapa ayah duduk seorang-seorang ni, masak makan, anak-anak boleh tengok ayah, kadang-kadang baju tak setrika. Ayah kan pernah setrika. Ayah saya 60 tahun tuan-tuan tak pernah setrika. Baju tu lah, bangun pagi mak saya walaupun sakit kencing manis, darah tinggi, cuci buah pinggang, macam-macam penyakit ni, nak pergi dialisis setrika kat ayah saya dulu. 60 tahun tak pernah setrika, nak pegang setrika pun tak kerti. Ayah tak ada setrika, baju kadang tak setrika, serban pun tengok ni. Anak-anak kadang-kadang tak sempat kan. Ayo kita cari seorang boleh tak? Aku tak mau. Tak mau. Ramadan tuan-tuan baru ni, Ramadan terlepas kan, ada seorang perempuan umur 62 berkenan dengan ayah saya. Dia tulis surat. Saya pun baca surat tu. Kalau boleh ustaz tolonglah tanya ayah ustaz, kalau dia berkenan, saya berkenan dekat ayah ustaz. Ustaz tolong propose. Cadang lah. Saya pun pergi lah. Ayah kedua tu, ayah, ada apa? Ni nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Ni ayah ada seorang perempuan ni, dia berkenan dekat ayah. Aku tak mau. Oh, terkejut saya. Dia tulis surat, tak nak baca lah. Aku tak mau. Ayah dia bagi gambar. Ayah tak mau tengok. Segak ayah. Oi. Tak mau. Tak mau. Tak mau. Tak mau sudah. Balik. 3 hari dia main ketuk pintu. Khairi, ada apa ayah? Gambar ada tak gambar? Tak boleh pakai. Oh lagi. Aduh. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, suami bagilah tuan-tuan boleh semayang jenazah isteri dah kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, anak boleh semayang jenazah mak dia, boleh jenazah ayah dia. Tuan-tuan, ada tak anak kita macam tu? Bang, bagi boleh bang, walaupun dia cikgu ke apa, bagi dia boleh solat jenazah. Sebab apa? Doa anak, waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang doa, anak kita lah. Sebab apa? Kita tak tahu penghujung hayat kita macam mana. Kurang-kurangnya anak kita boleh tolong kita. Yang ke-9, 2 lagi. Jangan lupa sebelum kita nak mati ni, hutang kena selesai. Siapa berhutang kena selesai. Siapa yang mati tak selesai hutang, rohnya tak angkat ke langit. Termasuk juga orang yang mati syahid, kalau tak selesai hutang, dia tak boleh masuk syurga lagi. Kena selesai hutang. Hutang jaga tuan-tuan. Jangan kata hutang tak apa. Hutang kena bagi selesai. Sebab tu tuan-tuan, orang yang berhutang, kita bagi hutang, pahala cukup besar. Sebab susah nak minta berhutang, nak minta bayar balik. Dia datang ni, dia buat muka baik. Ustaz, hutang boleh tak? Berapa anak? 1000. Saya tak ada duit. Alah ustaz, 500 ya? Tak ada saya. 200. Tak ada. 100 bagi. Bagi. Agak-agak dia bayar. Kita nak minta balik cukup susah. Pernah berlaku tuan-tuan, saya duduk mengajar macam ni, satu masjid, nama Masjid Batu. Anak murid saya duduk di depan. 2 tahun mengaji kitab Sakaratul Maut. Tulis ni, apa saya cakap dia tulis. Apa saya cakap dia tulis. Apa dia tulis saya cakap. Apa dia tulis pun aku tak tahu apa dia tulis. Semua tulis ni. 2 tahun tuan-tuan, anak murid cukup akrab. Satu hari, masa tu tuan-tuan, CD. Jual CD. Masa tu ada CD lah. Dia kata, Ustaz cetak CD saya pergi jual. Nak berapa? Ustaz tak apa Ustaz. Ustaz cetak 10,000. Masa tu CD laku tuan-tuan. Saya pun suruh syarikat cetak 10,000. Satu CD masa tu RM4. 4 kali 10 berapa? 40,000 terhutang. Saya bayar dulu 20,000, dia pergi jual. Tuan-tuan, dia jual tuan-tuan. Habis CD tu, dia pun tak nampak. Tak datang terus. Saya kata, mana abang ni? Ustaz, tak nampak Ustaz. Tak datang kuliah terus.
Sampai sekarang tak jumpa saya. Dengan CD, dengan dia, dengan kitab, dengan tulis, semua tak ada. Raib terus. Kita macam mana ni? Ya Allah, hutang hutang 40,000 tu. Tuan-tuan bayang macam mana saya nak selesai. Baru bayar 20,000, CD dah tak ada. Tuan-tuan bayang tengok. Terpaksalah tuan-tuan, kita pula carilah nak bayar selesai. Bang, hutang kena selesai. Kalau tidak, roh kita tak terangkat ke langit. Sebab tu orang yang bagi hutang pahala cukup besar. Tapi bila bagi hutang tak nak kutip susah. Macam mana buat? Kita halal lah. Dia orang kata kalau tak bayar hutang esok, orang yang tak halal tu akan tuntut esok di akhirat. Dia akan cari, tak cari lantak dia dengan Tuhan Kita selesai masalah kita. Kan? InsyaAllah. Tapi bukan senang tuan-tuan. Sebab tu siapa yang berhutang, tolong selesai. Yang terakhir, jangan lupa. Semua ni clear semua. Tapi kalau ada satu ni tak selesai kita dengan Allah. Apa dia? Syirik kepada Allah. Syirik habis. Di antaranya apa? Syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sejak saya pakai tangkai ni, tangkal tu lah. Alhamdulillah, rezeki masuk berruah-ruah. Bang, kita yakin dengan tangkal, syirik. Rezeki Allah punya. Meniaga, gantung air, pergi dekat dok rumah, baca air penarik gantung. Yakin dengan air, orang datang beli, syirik. Tak diterima ibadah dia. Weh, pakai tali pinggang. Tali pinggang tu menyebabkan tuan-tuan orang takut dengan kita. Syirik. Jangan tuan-tuan. Allah lah yang patut kita takut. Kita takut dekat Allah, manusia akan turun dengan kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, jangan kita menyekutukan Allah. Syirik kepada Allah, yang lain semua habis. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, yang dirahmati Allah, jangan lupa tuan-tuan, hidup kita ni kita buat preparation. Preparation macam mana? Siap sedia. Sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Sama ada saya dulu ataupun tuan-tuan dulu, tak tahulah kan. Kalau saya dulu tuan-tuan, serah pada Allah lah. Tuan-tuan jangan lupa kalau saya dulu datanglah ziarah jenazah saya. Saya seru sangat-sangat. Sebab apa? Bila tuan-tuan datang, tuan-tuan akan doa. Betul tak? Seorang-orangnya satu doa yang mustajab, boleh lepas azab saya dalam alam barzah. Sebab perjalanan kita jauh tuan-tuan. Pertama sakaratul maut, yang kedua alam barzah, yang ketiga tuan-tuan kita bangun padang mahsyar. Lepas padang mahsyar kita akan dihisab. Lepas dihisab kita akan ditimbang. Lepas ditimbang barulah kita akan masuk syurga neraka. 7 perkara lagi bang. Bukan senang ni. Sebab tu harap sangat-sangat, kalaulah tuan-tuan kita duduk dalam majlis ilmu, kawan kita baik-baik, kita mati, orang akan datang ziarah kita. Orang yang ziarah ni tuan-tuan, kalau boleh doa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampun dosa dia. Sebut yang baik-baik tuan-tuan. Kalau saya mati, tuan-tuan tak ziarah pun, buat solat ghaib. Buat solat ghaib. Solat ghaib tak ada solat ghaib. Macam solat jenazah, jangan rokok pula. Solat ghaib macam biasa. Allah saja ku solat ghaib atas jenazah, kan? Kerana 4 takbir kena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, doa. Ya Allah, ampunlah sahabatku ya Allah yang tak ada jenazah dia ya Allah. Ya Allah, kalau dia berdosa, ampun dosa dia. Ya Allah, luaskan kuburnya sejauh mata memandang. Sebab tu disuruh kita doa apa? Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azzib hazal mayit. Ni adik-adik ni, kalau boleh hafal ni, doa untuk ni jenazah ni. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla tu'azzib hadzal mayyit. Kalau lelaki, alla tu'azzib hadzal mayyitah. Kan? Apa nama? Kalau mayat, perempuan. Kemudian apa? Allahumma anta rabbahu. Kalau lelaki, Allahumma anta rabbahu wa anta khalaqtahu wa anta hadaitahu lil Islam wa anta qabatta ruhahu. Jangan lupa Allahumma faghfir li wa lahu ya Allah, ataupun Allahumma faghfir lana wa lahu ya Allah. Ni kena hafal ni. Doa ni doa. Allahumma faghfir lana wa lahu ya Allah. Ampunkan dosaku dan dosa dia ya Allah. Kemudian apa? Ni doa ni jangan lupa lagi. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufaran min hufarin niran. Ni doa untuk tu yang gaib, yang mati tu. Ya Allah, luaskan kuburnya, jadikan kuburnya tuan-tuan taman surga, dan jangan jadikan kuburnya lubang-lubang neraka Allah. Ni kemudian doa apa? Jangan lupa tuan-tuan, Allahumma ighfir lahu warhamhu ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Ni doa ni kena hafal.
kurang-kurangnya kita jadi imam. Doa ni untuk kawan-kawan kita, ataupun kita doa untuk siapa saja sahabat handai kita. Kerana apa? Kerana kita masuk belum tentu kita bawa dengan amal soleh yang banyak. Allah 9,5 dah. Belum tentu kita tuan-tuan dengan bekal yang banyak, tetapi kita siap sedia tuan-tuan supaya kita berbekal. Jadi insya-Allah itulah sedikit sebanyak tuan-tuan 10 perkara persiapan kita untuk menghadapi sakaratul maut yang pasti akan datang. Sama ada suka ataupun tak suka. Suka ke tak suka sampai masa habis tuan. Harap-harap kita tinggal benda yang baik masa hidup kita di dunia ni. Jadi setakat itulah saja tuan-tuan ceramah saya. Saya alukan lagi sekali lagi tuan-tuan. Tuan-tuan datanglah ke Mahat Tafiz saya. Mainlah datang ziarah. InsyaAllah minggu depan Ustaz Asri akan datang. Dia nak ajarkan Mahat Tafiz perempuan. Baru buka Mahat Tafiz perempuan kulineri. Mahat Tafiz perempuan tu insyaAllah lepas raya ni akan mula beroperasi lah. Tuan-tuan datanglah tempat saya datang. Pergi tengok apa yang berlaku di Mahat Tafiz itu. Dan alhamdulillah baru ni ada masalah tentang air. Ada seorang hamba Allah, dia bagi dia buat pipe air masuk besar ni 2 inci dah. Selesai masalah air. Baru ni masalah elektrik. Bila pasang aircon semua kan, menyebabkan low voltage. Akhirnya fuse putus. Alhamdulillah ada seorang hamba Allah, dia donate generator, tak jadi juga. Jadi minta dekat TNB bantu saya banyak. Alhamdulillah tuan-tuan TNB. Saya pergi ceramah kat TNB. TNB kata, "Ustaz, apa kami boleh bantu Mahat Tafiz Ustaz?" Saya kata, "Tuan, Mahat Tafiz saya menghadapi masalah low voltage. Boleh tak ada generator apa nama substation?" Dia tak boleh. Dia panggil semua. "Kita tolong Ustaz Abdullah Khairi." Saya seronok. "Ustaz, kami nak tolong Ustaz, tak ada peruntukan. Kalau Ustaz boleh sedia 1 juta, insya-Allah." Saya kata 10,000 pun susah, 1 juta. Mana nak cari duit? Saya suruh tolong. Tak apa, kita tolong macam ni lah. Yang mana paling mudah kita tolong lah. Akhirnya dia orang pun nak tolong. Tak apa Ustaz balik, insya-Allah kami tolong. Saya kata, "Betul ke nak tolong ni?" "InsyaAllah kami tolong." Saya kata, "Saya keluar pintu nanti, mesti tuan-tuan tak tolong." "Tak, kami tolong Ustaz." "Jaga. Saya ceramah pakai YouTube. Tak tolong saya, aku hantam hampa dalam YouTube." "Oh Ustaz kami tolong, kami tolong." Akhirnya dia orang tolong 2 minggu siap dengan substation tuan-tuan. 400M. Alhamdulillah besar tu. Harganya hampir setengah juta. Tapi kita bayar lebih kurang dalam 50,000 lebih. Nak bayar pula meter kena 50,000 lebih lagi. Saya tak ada duit tuan-tuan, bawa 30,000. Nak daftar pula 51. Saya kata, "Berapa?" "Ustaz 400M Ustaz, kena bayar 51,000 lebih." Saya kata, "Boleh tangguh sekejap tak?" "Ustaz nak buat apa?" Saya ambil gambar dulu. Ambil gambar viral. Tuan-tuan bantulah saya tuan-tuan. Tak mampu nak bayar. Orang bank in tuan-tuan dalam masa 2 jam 23,000. Hebat tuan-tuan hamba Allah ni. 23,000 2 jam. Cukup 51,000. Saya pun pergi daftar. Ustaz cari mana 2 jam? Saya kata Tuhan turun daripada langit. Langit apa? Orang derma. Alhamdulillah bayar meter. Kemudian ada seorang hamba Allah tuan-tuan daripada Sungai Buloh. Dia siapkan panel dengan kabel apa semua, termasuk juga dengan apa MCB board yang harga hampir 40,000 lebih. Dia wakaf semua. Allah, sekarang ni tak ada masalah elektrik lah. Jadi kalau pasang aircon pasti sejuk. Dulu kalau pasang aircon, angin keluar, kompresor tak jalan sebab dia low voltage. Sekarang kalau tuan-tuan pergi fully aircon, sejuk. Tak macam masjid ni panas. Ini aircon ke oven? Jadi tuan-tuan pergilah ziarah tempat saya, insya-Allah. Ada kafe pun cukup. Kafe pun ada kuda. Baru ni daripada Kuantan datang, alhamdulillah. Dia orang datang bawa makcik-makcik semua. Allah, "Ustaz." Oh, sampai-sampai tu. "Ya, makcik. Lo tengok dalam YouTube lain no." Saya kata, "Sama. Dah nampak macam muda kau ajak tu makcik." Kalau yang tegak yang muda tu okey jugalah kan. Kita pun raih dia orang. Saya biasalah sampai Mahat Tafiz saya akan ceramah, pasti menangisnya. Kata makcik, alhamdulillah, menangis habis menangis, saya jamu nasi lemak. Ya Allah, makan lah. "Ustaz bagi menangis nak makan pun tak lalu." Memang macam tu. Kalau dia tak menangis, dia makan banyak. Tengah duk makan tu, saya kata, "Makcik, nampak tak surau tu, nak buat surau. Surau tu tak siap lagi. Kita memerlukan hampir dekat 300,000. Kalau lah siapa ada duit boleh bantu." Dia orang tak bagi duit tuan-tuan. Dia orang keluarkan gelang dan rantai, masuk dalam tabung. Masya Allah. Orang Kuantan.
gelang rantai buh semua. Bubuh tengok jual, duit tak ada, gelang rantai semua. Saya pergi tolak-tolak, jual gelang tu hampir 43,000. Hebat tuan-tuan. Hamba Allah ni kadang-kadang bila hati dia tak nampak yang tu benda berharga, tapi dia nampak apa? Masjid tu berharga. Tuan-tuan pergilah tengok, no? Duduk Seri Aman, Seri Aman, Seri Aman, Seri Aman. Pergi Seri Aman, patah balik Seri Aman. Tak aman-aman tuan-tuan. Pergilah tempat saya pula. Pergi ziarah insya-Allah. Makcik-makcik boleh buat rombongan. Pergi tidur saya bagi free, makan free, pagi saja. Tengah hari bayar. InsyaAllah datanglah ke Ma'atafis ataupun pusat kecemerlangan Al-Syafing. Dia suka tuan-tuan datang sebab orang datang membawa berkat. Macam saya datang tempat tuan-tuan lah, sebenarnya keberkatan semua yang ada. Jadi insyaAllah siapa nak bantu, tepi tu ada satu As-Safa Gel, duk jual lama dah, belilah harga RM30 untuk sakit lutut dan sebagainya. Saya duk bawa orang pergi umrah tuan-tuan. Saya tak suka kutip derma tabung. Siapa beli tu bantu Ma'atafis saya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya. Kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalam ala rasulillahi khairul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jika sekiranya kami lemah ya Allah, kuatkan kami. Jika sekiranya kami jahil, tambahkan ilmu kepada kami. Jika sekiranya ya Allah kami tak mampu dengan kekuatan jasad kami ya Allah, kau berilah kekuatan rohani untuk kami ya Allah, untuk kami bangun solat tahajud, kami berzikir, dan untuk kami baca Quran, dan kami nak juga ya Allah supaya kami mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami banyak dosa ya Allah. Masa kami hidup kami lakukan berbagai dosa ya Allah. Di saat kami nak mati ya Allah, sebelum kami menghembus nafas terakhir, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa tangan kami, mata kami, mulut kami, kaki kami, dan dosa perut yang kami makan ya Allah. Jadikan apa yang kami buat masa hidup dunia benda yang halal dan berkat ya Allah. Jikanya kami tersilap, perbetulkan kesilapan kami. Jika sekiranya kami menyakitkan hati jiran kami ya Allah, kami tak sengaja ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa jiran kami ya Allah. Ya Allah, masa hidup dunia ya Allah, kami dah doa ya Allah, kami ada seorang perempuan ini ya Allah masa hidup dunia. Dialah ya Allah yang mendukung kami tanpa pernah jemu. Di saat kami sakit ya Allah, dialah menyuapkan makanan dan ubat ke mulut kami ya Allah. Ketika mana ya Allah dia mendukung kami, di saat dia meninggal ya Allah, kami tak mampu nak usung jenazah dia ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Ya Allah, masa hidup perempuan ini ya Allah, dialah yang memakaikan pakaian kepada kami ya Allah, sampai dia pakai, sambil dia pakaikan pakaian, dia cium kedua belah pipi kami ya Allah. Di saat perempuan ini meninggal ya Allah, kami tak mampu ya Allah untuk membeli sehelai kain kapan ya Allah, untuk kami kapankan jenazah dia, dan kami cium pipi dia ya Allah. Ya Allah, banyak dosa kami dengan perempuan ini, ampunlah dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Ya Allah, masa hidup perempuan ini ya Allah, dialah menyuapkan makanan ke mulut kami tanpa pernah jemu ya Allah. Ya Allah, ketika dia sakit ya Allah, kami tak mampu menyuap makanan ke mulut dia ya Allah. Banyaknya dosa kami dengan perempuan ini, ampun dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Ya Allah, masa hidup perempuan ini ya Allah, dia tak sempat datang ke masjid, ke kuliah untuk belajar agama ya Allah, kerana sibuk menguruskan kami ya Allah. Banyak dosa kami dengan perempuan ini, ampunlah dosa kami dan dosa perempuan ini ya Allah. Masa hidup perempuan ini ya Allah, banyak masa lapang dia habiskan untuk kami ya Allah, sehingga dia tak sempat untuk baca Quran dan berzikir ya Allah. Ya Allah, kami sebagai anak ya Allah, kami nak tolong malam ni ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa perempuan ini. Perempuan yang kami maksudkan itu ialah ayah ibu kami ya Allah. Ampunlah dosa ibu kami ya Allah, ampunlah dosa ibu kami ya Rahman, ampunlah dosa ibu kami ya Zal Jalali wal Ikram.
Kami juga masa hidup ya Allah ada seorang lelaki ya Allah, lelaki inilah yang membonceng kami ke sekolah tanpa pernah jemu ya Allah. Di saat dia meninggal ya Allah, kami tak mampu mengusung jenazah dia ya Allah untuk kami hantar ke kubur ya Allah. Banyaknya dosa kami dengan lelaki ini, ampunlah dosa kami dan dosa lelaki ini ya Allah. Ya Allah, masa hidup lelaki ini ya Allah, bergadai bergolok dia untuk membeli sehelai baju raya kepada kami ya Allah, sedangkan masa hidup ya Allah kami tak mampu nak beli sehelai baju untuk dia ya Allah. Ampunlah dosa kami dan dosa lelaki ini. Lelaki yang kami maksudkan itu ialah ayah kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa ayah kami ya Rahman. Ampunlah dosa ayah kami ya Zal Jalali wal Ikram. Di samping itu ya Allah, kami ada isteri, kami ada suami, kami ada anak-anak ya Allah. Kadang-kadang kami pukul anak kami tanpa sebab ya Allah. Kami nak didik anak kami sedangkan kami mendera anak kami ya Allah. Jika kami buat itu ya Allah tak sengaja ya Allah, maka ampunlah dosa kami ya Allah, dan bukalah pintu hidayah anak-anak kami ya Allah. Dan ya Allah, bukalah pintu hidayah isteri kami ya Allah, dan bukalah pintu hidayah suami kami ya Allah. Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jika sekiranya ya Allah saat kematian kami telah hampir ya Allah, tak ada pahala yang kami nak bawa ya Allah, tiada amal yang kami nak bawa ya Allah untuk bertemu denganmu ya Allah, dengan dosa dan maksiat yang kami buat selama ini ya Allah, maka malam ini ya Allah, melalui tangan kami yang banyak dosa ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Rahman. Ampunlah dosa kami ya Zal Jalali wal Ikram. Jika kau ampunkan dosa kami ya Allah, tentulah saat kematian kami ya Allah mudah ya Allah. Ketika sakaratul maut kami ya Allah, tentu kau ampunkan dosa kami ya Allah. Kami berada dalam selesa di alam barzah ya Allah, kau luaskan kubur kami ya Allah. Tentulah kami bangun di padang mahsyar nanti ya Allah, kami akan dapat syafaat daripada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami sayang Nabi kami ya Allah. Kami nak bangun dengan Nabi kami ya Allah, tapi kami ya Allah tak mampu ya Allah. Bila Nabi kami dihina, bila Nabi kami dicerca, bila Nabi kami dikutuk ya Allah, kami tak mampu ya Allah. Alangkah hinanya umat Nabi Muhammad ini ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Kami sayang Nabi kami ya Allah. Kami nak bangun dengan syafaat dia ya Allah. Dia bukan saja syafaat, tapi kami nak nak minum air telaga Kausar daripada tangan Nabi kami ya Allah. Bagaimana ya Allah kami nak sayang Nabi kecuali ya Allah kami selalu selawat kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.